Masihkah aku diinginkan? Masihkah aku didambakan? Masihkah ada waktu untukku? Bersamamu akan aku jalani hidup. Assalamualaikum Sabri. Macam biasa, abang mau tanya beberapa perkara yang biasa abang tanya kalau abang buat live. Suara abang jelas? Video abang stuck kah? Abang dapat rasa lah line tak berapa okey. Abang dapat rasa lah, macam abang rasa macam line macam tak okey ni. Aira, Amin. Min, di mana kau tu, Min? Lepas live ni baru kita jalan ya, Min. Nanti abang jelaskan kenapa abang live petang ni. Abang mau tanya respon dulu kepada semua yang mengikuti live untuk live abang untuk episod kali ke-35. 36. Alhamdulillah, kita sekarang sudah bersiaran langsung selama untuk episod Chit-Chat Arin Chit-Chat ni sudah ini ke-36 sudah. Assalamualaikum. Siapa ni? Assalamualaikum. Syazwan. Sehat Syazwan? Amin, di mana kau tu, Min? Okeylah, kita akan buat secara proper. InsyaAllah kepada yang baru masuk, 5 orang yang baru masuk ni, kita akan mulakan perjumpaan ataupun episod 36 ini dengan surah Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana inna antal alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Allah, ya Tuanku, permudahkanlah urusanku, lapangkanlah dadaku, bukakanlah simpulan di lidahku agar mereka yang menonton seramai 7 orang ini memahami dan menghayati segala perkongsian yang ingin disampaikan pada hari ini. Alhamdulillah, sekarang ni bertarikh berapa hari bulan kita sekarang? Aduh, abang lupa lagi tengok berapa hari bulan hari ini, Syawal ke berapa hari ini. Abang lupa pula cek tadi, ya Allah. Assalamualaikum Kak Ji. Abang mau tanya tu, kamu lah. Sekarang berapa hari bulan? Lepas tu Syawal ke berapa sudah ni? Cok respon dulu. Sementara abang menunggu respon berapa hari bulan hari ini, bertarikh berapa, lepas tu Syawal ke berapa hari ini, abang mau bagi tahu kepada Amin. Amin, kan abang cakap abang mau tunggu barang tadi kan, barang mau buat rumah sampai, kami ada order kemarin 20 Jun. 20 Jun hari ini. Oh, 20 Jun. Okey, 20 Jun. Menunggu barang hari ini. Dari abang pergi call tadi, barang tu sampai besok pagi, bukannya petang ini. Kan tadi abang bilang kalau petang ni barang tak sampai, abang akan gerak untuk kita berukhuwah kan, Amin kan? Untuk kesian menunggu di MBR kau kan. Jadi Alhamdulillah sekarang 20 Jun. Dan juga Min, sebenarnya abang macam ni, sementara menunggu barang datang, lepas tu sementara tu abang siapkan kerja-kerja apa semua, selesai buat kerja, abang reward diri abang. Abang reward diri abang dengan buat live lah seperti biasa. Alhamdulillah abang sudah buat kerja dengan baik lah. Assalamualaikum kepada Macho Syah. Sekarang sudah jam 5. Kau suka lah tu kan? Sebelum tu sekarang cuaca untuk siapa yang berada di KK ataupun luar daripada KK, Kota Kinabalu. Kami sekarang di KK jam 5 petang, jam 5 1 minit sudah sekarang. Hujan baru sahaja turun. Dan kalau bercerita pasal hujan ni, adik abang, kalau cerita hujan kan, hujan ni, cerita tentang hujan, dia ada cerita dia. Cuma sebelum kita bercerita tentang hujan tu, kita berdoalah dulu, semoga hujan yang turun ini semestinya rahmat daripada Allah. Allahumma shayyiban nafi'an. Okey, bila kita bercerita tentang hujan, baiklah kita buka. Abang sebenarnya mau cerita pasal ini ya. Hari ini kita fokus cerita ini, pembukaan kepada cerita ini. Kita akan buka cerita ni, kita akan sambung mukadimah dan sebagainya. Okey, sekarang ni hujan semakin kuat. Abang tadi buka tingkap, tapi abang memulakan live, abang tengok rintik-rintik sudah. Abang tutup tingkap. Okey. Sebelum kita pergi kepada ikon Syabab yang ditulis oleh abang Umar Muhammad Noor, sebelum kita pergi kepada ini, selawat pun sudah, menyantuni kamu semua 11 orang yang ada di sini pun sudah.
Tapi abang mau sebut nama lah. Manalah tahu kan, kamu kan semua suka untuk nama kamu disebutkan. Jadi Assalamualaikum kepada Wafa, Eva, Sabri, Ridu, Amin, Anastasia, Aira, Eli. Assalamualaikum Eli, Kak Ji. Kita ada kakak sekarang di sini bersiaran langsung bersama kita, iaitu Kak Ji dan juga Hidayah. Assalamualaikum semua. Dan juga adik abang Syasha. Abang wave dulu kamu semua. Alhamdulillah. Mesti ada orang nyanyi, itulah hujan. Wafa, tugasan untuk kau. Kenapa ramai orang berkata ataupun kebanyakan orang kata asal hujan je ada orang nyanyi? Adakah itu fakta atau auta? Jadi tugasan itu diserahkan kepada Wafa. Kalau mau bagi jawapan, bagi tahu dengan abang. Sebab kita kena cakap sesuatu benda yang ada fakta dan sebagainya kan. Mungkin ada kajian sains dan sebagainya. Tapi setahu kita, hujan yang turun itu adalah rahmat daripada Allah. Dan abang kongsikan juga perkongsian daripada Ustaz Don baru-baru ini yang ada dengan bersama Ustaz Don ni dijemput oleh Hedi Zahilmi untuk hadir di dalam live-nya dan bercerita lah diorang tentang situasi ada setengah orang tu down, macam mana mau naikkan diri sebalik kan. Dan Ustaz Don kongsikan pasal perihal hujan, iaitu hujan ni adalah satu di mana ada satu hadis Nabi daripada ada satu hadis Nabi yang dikongsikan oleh Ustaz Don, iaitu satu hadis di mana ada satu ketika, sebab hujan ni kita percaya adalah turunnya daripada langit. Semestinya dia cakap satu-satu, bukan semua benda yang jatuh itu tidak bagus. Tidak semua benda jatuh itu tidak bagus, dan salah satu benda bagus jatuh iaitu seperti jatuhnya hujan. Assalamualaikum Tasnim Gunawan. Kamu boleh follow, kamu boleh tekan Tasnim Gunawan, IG dia ada YouTube channel dia sendiri juga. Promote, siap subscribe lah. Sebab abang main itu je, sebab abang kenal Tasnim ni orang Putatan. Jadi untuk melangsungkan kita punya live ke-36 ini, kita sudah bersiaran langsung selama, untuk episod Arin Cicet ni sudah 36 episod. Dan which is abang sangat seronok berkongsi dengan adik-adik, dan benda live yang abang buat ini sangat memberi banyak faedah, bukan sahaja kepada kamu yang menonton, tapi sebenarnya banyak memberi manfaat kepada diri abang untuk sentiasa mengolah ataupun mengulang kaji ataupun mencari ilmu. Dan ilmu yang abang bawakan kepada adik-adik yang bersiaran bersama abang ni bukan ilmu yang berat-berat pun. Kalau siapa perasan yang abang ada update status di YouTube pula, di WhatsApp abang tengah cuba selesaikan hutang-hutang abang. Abang cuba kira hutang duit abang berapa, dengan siapa. Lepas tu abang tanya, mungkin ada hutang cerita, mungkin ada hutang soalan, mungkin baru abang ingat abang ada hutang lagu dengan seseorang. Seseorang tu dia request lagu dan abang lupa untuk nyanyikan lagu itu, which is lagu tu Lembaran Juzuk Cinta. Abang mau nyanyi benda tu, sempat lagi promote. Iya, abang akan sentiasa promote siapa je orang abang kenal. Apa tadi ya? Allahumma salli ala Muhammad. Cerita pasal Lembaran Juzuk Cinta, lagu baru. Kalau kamu cari di YouTube, ada tu satu lagu baru. Abang mau nyanyi, tapi benda tu kan, ya Allah, ya Tuhanku, lagu Lembaran Juzuk Cinta tu, dia punya nada suara ataupun intonasi, ada satu part vokal falsetto. Abang falsetto ni dia macam berbisik. Bukanlah berbisik, tapi suara dia suara kecil. Macam contoh, Lembaran Juzuk Cinta, na 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 na. Dia akan ada buat sejuta rasa, na 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 na. Abang punya Allahu Akbar. Semestinya Tasnim live yang bermanfaat untuk ummah. Kalau bila abang fikir balik kan, abang tengok balik abang punya YouTube channel, abang simpan semua koleksi live yang abang buat ni kan Tasnim. Abang ada satu rasa kesedihan di mana macam jika ditakdirkan si Muhammad Azrin bin Adam ini meninggal, tamat riwayat dalam hidupnya. Setiap gelak, ketawa, kesedihan, perkongsian, susah senang dikongsikan di dalam YouTube channel tu. Kalau Tasnim belum tengok lagi ataupun belum subscribe ke apa semua kan, boleh kau tengok YouTube channel tu. Syarat dia senang je. Kau tekan je Hati Hidup Official, lepas tu kau tengok salam pengenalan. Bila kau tengok salam pengenalan tu, abang terus bongkar je lah, sebab adik-adik yang ada di dalam ni pun tahu yang abang buat YouTube channel tu untuk apa. Abang tak tahu kenapa dalam video salam pengenalan tu kan, masa kredit end scene yang untuk kita tekan video-video lain kan, macam end scene, okay, subscribe apa semua kan, abang letak end scene abang adalah lagu
Lagu dia pun tepat dengan macam di saat ku tiada nanti. Terus yang macam abang sebenarnya waktu letak lagu tu abang main rambang siap letak. Tapi bila adik kandung abang tegur, dia cakap, "Ish, okey sudah tengok salam pengenalanmu, tapi kenapa ending dia begitu?" Terus abang punya sekali abang tengok balik, iya kan, sedih-sedih pula ending dia. Okey, adik-adik yang dirahmati Allah sekalian, itulah kita bercicit apa semua kan. Terima kasih kepada 7 orang. Terima kasih juga kepada mereka yang setia bersama dengan abang daripada start kita buat live dulu mula-mula, lepas tu kita ada jemput-jemput orang, lepas tu ada momen kita drama dan sebagainya kan. Sampailah ke hari ini. So hari ini abang berbaju Melayu, berbaju kurta. Ini adalah baju yang ditajah khas masa diploma. Siapa yang tajah adalah PT-PTN. Baju PT-PTN diploma. Baju ni baju masa zaman diploma pada zaman tahun 2014 ke macam tu. Lama sudah baju ni. Assalamualaikum kepada yang baru masuk. Husnul, Assalamualaikum kerana bersiaran langsung pada kita bersiaran langsung pada hari ini, berkesudian untuk klik abang punya live dan tengok sekejap. Abang dia macam mana? Terima kasih kepada yang klik sekejap lepas tu dia keluar. Terima kasih kepada yang tidak tengok live tapi dia tengok semua video yang ada di YouTube channel abang. Terima kasih kepada yang mendoakan, terima kasih kepada semua. Dan abang kena berterima kasih kepada semua, terutamanya kepada mereka-mereka yang abang tak kenal, kepada mereka-mereka yang macam ada satu ayat tu kan, mencintai tidak semestinya memiliki, ataupun orang yang mencintai dalam senyap yang abang sendiri pun tak tahu kewujudan dia, tapi abang sangat hargai kepada mereka-mereka itu. Sebab apa? Kamu mencintai itu semestinya kerana Allah. Sebab kadang-kadang orang yang mencintai ni dia mau bagi tahu semua orang apa yang dia cinta, tapi kecintaan yang dalam ni kan dia simpan hanya dia dengan Allah je yang tahu. Wah, hebatnya orang begitu kan. Jadi adik-adik dirahmati Allah sekalian, pada hari ini, pada detik ini abang berkongsilah untuk bercerita tentang ikon Syabab ni kan. Tapi abang baru teringat, abang belum kongsi lagi hadis daripada Ustaz Don tadi. Dia cakap kan abang kata hujan tu kan turun sebab abang teringat sebab hujan makin kuat. Sebelum tu, benda yang paling kamu suka. Okey. Bila kita bercerita kembali pasal hujan, Ustaz Don kongsi ada satu sirah Nabi di mana Nabi Muhammad ni dia akan ada satu situasi di mana kalau hujan turun, dia akan keluar sekejap, dia akan tengok hujan tu turun, tapi bukanlah hujan dia mandi hujan, tapi dia akan selakkan kain dia, macam jubah dia tu kena dengan percikan hujan. Lepas tu macam nanti abang akan buat ulang kaji semula lah, sebab video tu pun abang ada simpan. Yang abang ingat untuk setakat ini, Ustaz Don bilang sampai ada macam sahabat tanya kenapa dia percikan macam mau kena air hujan sikit. Lepas tu Nabi Muhammad SAW ni menjawab. Dia jawab, dia kata, bukankah air hujan ini adalah daripada langit, semestinya daripada Tuhan. Dan semestinya hujan yang turun ini memberi kabar gembira yang baik kepada bumi, kan? Begitulah. Jadi lepas tu dia cakap, perasan ataupun tidak, zaman-zaman dulu Ustaz Don kongsi, tak tahulah, perasankah kamu zaman-zaman dulu ataupun bapa-bapa, mama-mama dulu ataupun atuk-atuk, nenek-nenek kita kan, dorang ada satu perangai setiap kalau Khamis, malam Jumaat tu hujan, dia akan tada air. Kalau hujan lah kan dia akan tada air. Dan abang perasan jugalah kebanyakan kita pun ada je buat tadahan air kan. Bukan menjadi isu air tu berkat ataupun tidak. Kau Rusadin, abang nampak jangan mau masuk tadi kan, abang terus ingat yang perkataan kau selalu sebut ni. Jangan lupa share, like dan subscribe. Oh ya, bila cerita pasal share ni kan, kamu boleh pula share live abang yang sekarang ni. Kamu tekan je button yang macam kapal terbang tu kan, kamu share dengan orang-orang yang kamu mau share. Tak apalah, kalau kamu mau share je lah. Jadi adik-adik dirahmati Allah sekalian, alhamdulillah itu berita berkisar tentang hujan. Dan juga abang tambah sikit, adik abang on the way balik daripada kerja. Dan juga adik abang kalau hujan begini memang dia sangat suka. Kepada mereka yang dapat save nombor Kak Syasha, mungkin selalunya, sebab abang kenal lah adik abang macam mana orangnya kan, selalunya dia akan gambar kaki dia tengah mandi hujan ke, tangan dia tengah basah ke, dia akan update status, wow nyaman, Allahumma shayyiban nafi'an, macam itulah. Jadi itu adik abang lah. Sebab tadi pun siapa yang ada masuk tadi daripada awal, ada tadi adik abang Syasha, dia macam ha, yang dia maksudkan tu adalah
kesukaan lah dia tu mandi hujan. Lepas tu kejap lagi mengetuk tu. Tapi wallahualam lah, selalunya begitulah adik abang. Baiklah, adik-adik dirahmati Allah sekalian, kita berbalik kepada cerita ikon Syabab. Kita masih lagi bercerita tentang mukadimah, cerita tentang pengenalan. Jadi abang akan cerita secara sepintas lalu seperti pemberita. Bernafas dulu aku. Iaitu pengenalan tentang penulis. Baiklah, abang kongsikan ya. Umar Muhammad Noor dilahirkan di Bekasi, Indonesia pada 5 Oktober tahun 1977 dan menetap di Singapura. Beliau mendapat pendidikan awal di Sekolah Dasar Negeri Bekasi. Seterusnya melanjutkan pelajaran ke Madrasah Sanawiyah An-Nida Al-Islamiyah dan Madrasah Aliyah An-Nida Al-Islamiyah Bekasi. Seterusnya beliau melanjutkan pelajaran ke peringkat degree ijazah dalam Fakulti Usuluddin di Universiti Islam Negeri UIN Syarif Hidayatullah Jakarta dalam bidang tafsir Quran. Beliau juga mendapat kelulusan master dari Fakulti Usuluddin di Universiti Islam Omdurman Sudan. Nah, daripada Sudan dia ni kesian. Oh, balik lambat kau. Bahayalah. Dan juga sambungan lagi sikit tentang Abang Umar kita ni. Dia ambil pengkhususan di Sudan tu. Dia ambil master kan di Sudan dengan jurusan Al-Sunnah wal Ulum Al-Hadis. Wow, dia bercerita tentang ulum hadis ni, maksudnya asal-usul hadis tu. Sekarang beliau merupakan salah seorang kolumnis majalah Solusi dan kini berkhidmat sebagai ketua editor majalah di Telaga Biru, Sendirian Berhad, Facebook dan sebagainya. Facebook dia ni masih aktif lagi rasanya. So Machosha ni masih lagi ada di sini kan. Machosha antara orang individu yang kena, kalau Twitter retweet lah kan. Tapi kalau di Facebook kena reply dia punya status berkaitan buku ini. Kak Syasha pernah tag buku ni, bukan cerita buku ni lah, dia macam aku pernah baca buku ni, lepas tu dia tag penulis dan penulis tu respon ya. Dia respon Abang Umar ni. Dan kenapa terbit buku ni sebenarnya? Sebab buku cerita-cerita hasil kumpulan cerita-cerita dalam buku ini adalah daripada artikel-artikel yang dimasukkan ke dalam majalah majalah Gen Q kalau abang tak silap. Dalam majalah Gen Q, yes betul. Dia setiap macam cerita satu, okey, di dalam majalah Gen Q terbitan Januari. So apa yang menjadi ilham kepada Abang Umar ni untuk terbitkan buku ini, mendapat respon yang sangat baik daripada daripada pembaca lah. Maksudnya dorang sangat suka dengan bacaan pula. Dorang sangat suka dengan perkongsian cerita-cerita remaja yang ada di dalam artikel tu. Jadi apa yang dibuat oleh Abang Umar ni adalah dia kumpulkan semua cerita tu. Dan kalau kamu boleh dapatkan buku ini, kita sangat teruja bila kita berkongsi dengan orang bila mana kita ada rujukan yang dibuat oleh Abang Umar dalam buku ini ada banyak. Ni kamu nampak kan? Banyak buku-buku yang menjadi rujukan Abang Umar untuk buat buku ini sebenarnya. Sebab kita kalau dalam kita menghasilkan satu buku ataupun penulisan, kita kena banyak rujukan. Rujukan untuk apa? Untuk pastikan kesahihan cerita tersebut daripada kitab-kitab lama dan sebagainya. Okey, kepada yang 2 tahun pula. Kepada 2 orang yang bertahan tengok live abang ni, abang minta juga respon kamu sama ada line abang okey, suara abang jelas, video tersekat dan sebagainya. Sebab abang dapat rasa yang line abang tak clear. Itulah. Line abang tak clear. Abang dapat rasa je lah. Okey. Jadi kita sudah bersiaran langsung selama-lamanya kita bersiaran langsung 19 minit. Baiklah, adik-adik dirahmati Allah sekalian, kepada yang menonton, kepada yang mengikuti live abang untuk kali ini adalah episod yang kali ke-36. Okey. Alhamdulillah. Baiklah, adik-adik dirahmati Allah sekalian, berbalik kepada cerita ni, abang akan ceritakan tentang pengenalan daripada Abang Umar ni. Dia bercerita tentang pasal pemuda. Sebab Syabab ni pemuda ni dekat dengan kita, umur-umur remaja. Kenapa pemuda menjadi salah satu ejen ataupun kalau kamu tengok
kerajaan tu mantap di masa akan datang, kau tengok remaja pada hari ini. Okey Ridu. Baiklah. Abang akan cerita serba sedikit. Bukan serba sedikit, memang banyak pun. Sebab sejam ni memang macam-macam lah kita cerita. Cuma, hasil pembacaan abang yang ini, pengenalan sahaja. Abang ada terbit satu pandangan dan satu macam buah fikiran untuk kita sama-sama bincangkan barangkali. Ataupun kita sama-sama muhasabah diri dengan apa yang kita dapat sebenarnya. Kan dalam bahasa orang putih kan, what you give, you get back kan. Dan bila abang habis baca ni kan, oh ya, patutlah what you give, you get back. Okay, nanti abang akan kongsikan. InsyaAllah, doakan abang ingat dengan perkongsian abang itulah. Perkongsian buah fikiran abang tu. Baiklah. Kita akan bercerita tentang buku ini, di mana dimulakan pembuktian. Kan abang pernah kongsi dengan kamu pada live-live sebelum ini, yang mana cerita berkaitan tentang pemuda yang beriman. Sampaikan Nabi Muhammad SAW ini, dia berhadapan dengan satu sahabat, iaitu pemuda pada ketika itu, iaitu Abdullah bin Umar. Dia datang pergi dekat Abdullah bin Umar, dia macam pujuk dengan Abdullah bin Umar. Wahai Abdullah bin Umar, dia bilang. Dia kata, jadilah engkau di... kesian Rabun. Jadilah engkau di dunia seolah orang asing atau musafir yang singgah di jalanan. Bila Nabi pergi tegur, ataupun boleh katakan bukan sekadar Nabi Muhammad SAW, tapi kalau kita bawa kepada hari ini, orang yang beriman, orang yang menjaga tingkah laku, ataupun orang yang dihormati, orang yang menjadi inspirasi, datang kepada kita. Lepas datang kepada kita, lepas tu dia datang terus dia bagi titipkan nasihat. Ridu, sini jap. Apa dia abang? Sini bah. Jadilah kau seperti, apa dia ayat dia? Jadilah kau di dunia ini seperti orang asing ya, ataupun jadi macam orang musafir yang tengah menyinggah. Yang tengah menyinggah, yang singgah di jalanan. Macam tu lah, kau buat persinggahan dalam hidupmu, macam tu. Jadi bila kita bercerita pasal persinggahan, ringkasnya daripada hikmah kenapa Nabi Muhammad berkata kepada Umar, Abdullah bin Umar ni adalah, bila kita menganggap satu tempat tu adalah tempat yang kita ni adalah orang asing yang datang ke suatu tempat, semestinya kita akan buat yang terbaik, sebab kita tahu yang kita akan kembali, yang kita tahu kita akan balik. Kita tidak akan secara logiknya ataupun secara rasional yang kita boleh fikir, semestinya kalau kita keluar, kalau kita keluar pergi satu tempat, kalau kita balik, mesti kita mau bawa balik benda yang baik. Secara rasional kita semua boleh fikir kan, mesti yang kalau kita keluar pergi satu tempat, mesti kita akan fikir, oh kita kena buat yang terbaik, kita kena buat yang terbaik sebab aku ke Kundasang ni untuk 3 hari, jadi aku kena buat yang terbaik sebab aku tahu jangka masa aku ke Kundasang tu lama pula 3 hari, dan aku tahu aku di Kundasang ni sementara. Sama jugalah dengan kita, kampung asal kita adalah syurga. Lagi satu iklan, semangatnya abang bercakap. Kampung asal kita adalah syurga. Jadi, bila kita macam bermusafir ke dunia, kita tahu yang dunia itu sementara. Bila kita beranggapan, bukan sekadar anggaplah, memang betul pun kita berada di dunia ini sementara, semestinya kita akan buat yang terbaik dan kita akan kembali ke syurga nanti dengan keadaan yang sangat baik juga. Assalamualaikum, Razik. Macam tu. Jadi adik-adik dirahmati Allah sekalian, pengenalan tu tidak, mukadimah tu tidak terhenti di situ je. Abang sambung dengan kan yang abang kongsikan. Pada zaman Nabi sangat mengangkat martabat pemuda, remaja. Sebab apa? Remaja ni pada zaman Nabi itu, asalkan dorang sudah akhil balik, dorang akan diajar tentang kesian rabun mata. Asalkan abang nampak double, macam rasa sedih-sedih ni. Jangan kamu balik-balik tengok rambut abang, kau tengok bau ombak. Santai-santai bah kita. Abang pun kadang santai-santai, sambil santai-santai tu kan, abang terfikir untuk video-video, ini video live. Nanti kan abang akan macam buat video yang lagi cantik berkaitan tentang Razik. Kau pun abang akan melekat ni Razik dengan apa yang kau buat begitu tu. Abang yalah, terus macam tertanda, oh si Razik kalau masuk mesti dia akan post begini. Jadi adik-adik dirahmati Allah sekalian, abang terfikir bila abang membuat video yang macam video terang sudah, mendatar punya sudah, landscape punya bentuk sudah kan, lepas tu video terang, cantik dan sebagainya. Abang berfikir untuk idea abang, ada je cetusan idea kan, abang buat satu video yang tiada cut.
Kan selalu kita ada macam cut, macam ada terbuat muka, salah cakap macam tu kan. Tak. Abang terfikir untuk macam, okey, perkongsian video di YouTube channel, video baru, okey 10 minit. 10 minit itu adalah video yang tiada cut. Wah. Tak tahu, tapi itu sekadar abang punya buah fikiran ataupun idea. Baiklah, berbalik kepada kisah pemuda yang diangkat martabatnya pada zaman Nabi adalah asalkan dorang sudah akhil balik, dorang akan diajar. Ni ayat dia. Bila dorang akhil balik, dorang pemuda-pemuda ini akan diajar. Bukan yang pemuda ni asal akhil balik, mereka akan mencari ilmu, akan berendak. Dorang akan diajar. Dorang akan diajar tentang tujuan hidup mereka, apa yang mesti mereka lakukan dan bagaimana untuk meraihkannya. Abang baca jugalah Razik apa yang kau cakap tu. Waalaikumsalam pada yang memberi salam. Okey, share jangan tak share, sobat share. Ni orang baru ni. Naim, Assalamualaikum Naim. Siapa Liana? Kejap abang tengok dulu orang-orang sebab selalu abang tak sudah kan. Naim, Ridu, Anastasia, Hidayah. Siapa ni? Aqwa Tok, dah tahu. Yana, macam itulah. Jadi adik-adik yang dirahmati Allah sekalian, berbalik kepada cerita yang abang mau kongsikan berkaitan tentang pemuda ini. Dia sudah semestinya bila kita kata, Nabi dulu akhil balik, lepas tu terus diajar tujuan hidup. Apa cerita bukti dia? Jadi dalam mukadimah ni dia sertakan bukti lah, iaitu bukti di mana satu pemuda ni hasil daripada bila akhir balik je, Nabi ajar tentang tujuan hidup, apa yang perlu dorang buat, macam mana dorang mau raikan. Maksudnya pemuda-pemuda ni kalau asalkan remaja lah khususnya, asalkan dia sudah akhir balik, kita orang-orang tua ataupun orang yang berpengalaman, orang yang berilmu ni tak semestinya dia tua. Orang berilmu boleh jadi dia juga muda. Contoh orang tua yang salah ambil wuduk, tapi si Hasan Husin yang masa kecil masa tu dia yang kasih betul. Waalaikumsalam Naim. Dia yang kasih betul dengan cara bukan yang orang tua salah kau ambil tu air wuduk. Tak. Dia datang pergi dekat ambil tempat ambil wuduk tu, dia buat ambil wuduk macam tu kan, dia ambil air wuduk, lepas tu orang tua tu tengok. Masa orang tua tu tengok, seingat abang, orang tua yang salah ambil wuduk tu dia tengok Hasan dan Husin, dia tengok. Takkan dia persoalkan kan, macam kenapa kamu ambil air wuduk tu salah? Tak. Orang tua tu dia berfikir macam ni, ini cucu Nabi ni, mesti apa yang dia buat ni betul. Jadi aku sebetul lah juga. Itu cara anak muda menegur orang tua dengan apa? Perbuatan lebih daripada percakapan. Wow, nice. Jadi adik-adik yang dirahmati Allah sekalian, jadi di sini mudahnya bila kita berakhir balik je, kita mesti diajar tentang tujuan hidup, macam mana apa yang patut dibuat dan macam mana mau raikannya. Jadi kita kena carilah benda tu. Jadi adik-adik dirahmati Allah sekalian, dikongsikan cerita iaitu berkaitan tentang perang Nahwan. Perang Nahwan ni adalah satu perang di mana abang baca sebab sekarang kita baru bersiaran. Okey, ngam. Abang baru je tadi kalau 30 minit abang tak akan cerita penuh, tapi memandangkan baru 28 minit, so abang akan cerita secara penuh. Maksudnya abang akan cerita menggunakan suara abang akan baca secara direct di sini. Dengar ya. Mau je abang dengan apa yang abang baca tadi, tapi yang abang macam berfikiran untuk aku baca penuh. Baiklah, dengar lah. Sambil-sambil kalau ada mau catat, mau share ke apa semua tu, itu atas kamulah. Baiklah adik-adik yang dirahmati Allah sekalian, satu gambaran epik yang ditampilkan pemuda Islam pada zaman dahulu berlaku pada peristiwa perang Nahwan, iaitu kota Nahwan rasanya lah kan. Kota ini adalah benteng pertahanan terakhir kerajaan Persia di Iraq. Jika kota ini jatuh, maka pupuslah kerajaan Persia yang telah berkuasa di negeri Iraq selama ratusan tahun. Abang tak tahu sebut nama panglima ni apa entah. Yazdagir, Kaisar Persia saat itu menyedari, ini nama orang menyedari kepentingan peperangan ini, justru beliau yang tadi Yazdegir tu, dia kata dia berusaha mengumpulkan semua kekuatan Persia yang masih tersisa di Sind, Khurasan dan Hulwan untuk berkumpul di Nahwan untuk membentuk pertahanan terkuat mereka. Ini kiranya musuh Islam lah. Okey. Akibatnya kira-kira 150,000 tentera Persia hadir lengkap dengan peralatan perang mereka.
150,000 pada ketika itu. Tentera daripada tentera Persia 150,000. Manakala pasukan Islam hanyalah sebanyak 30,000 sahaja. Kesian. 30,000 orang saja. Selain tewas dari segi aspek jumlah, mereka turut kalah dari segi aspek persenjataan. Sudahlah dorang kurang 30,000 dengan 150,000. Jauh daripada 5 kali ganda kah? 5 kali ganda kan? 5 kali ganda dorang punya itu. Kesian. Janganlah persenjataan canggih seperti dimiliki oleh tentera Persia. Bukan itu je. Assalamualaikum Arisha. Bukan itu saja yang menjadi salah satu kekalahan untuk tentera Islam. Tapi juga, namun begitu, hati mereka selalu dipenuhi. Apa ni? Kejap. Jangankan persenjataan canggih seperti yang dimiliki oleh tentera Persia. Sebahagian tentera Islam bahkan tidak beralas kaki. Maksudnya tentera Islam pada ketika itu, waktu mau buat perang Nahwan, dorang ada 30,000 orang tentera, dorang tiada senjata yang cukup. Ada di kalangan tentera pada ketika itu yang beralas kaki. Adik-adik yang dirahmati Allah sekalian. Jadi, namun ini yang paling best. Namun hati mereka selalu dipenuhi dengan keyakinan bahawa Allah akan membela mereka kepada mereka. Dan kepada adik-adik yang baru saja bersiaran langsung dengan Abang, bolehlah kamu nanti tengok benda ni. Abang akan upload di YouTube channel Abang untuk episod 36. Jadi kamu boleh tengok, sebab sekarang ni separuh cerita sudah kan. Jadi kamu boleh ulang balik tengok di siaran ulangan. Okay? Dan juga selepas ini part ni best. Di Madinah, Khalifah Umar Al-Khattab berfikir, ni pada zaman Khalifah Umar Al-Khattab lah, Umar Al-Khattab, sahabat Nabi tu, siapakah yang paling tepat untuk memimpin pasukan Islam? Ini bukti yang pemimpin yang akan memimpin pasukan Muslim pada ketika itu, pada zaman Khalifah Umar Al-Khattab adalah semestinya orang semestinya orang yang pemuda, remaja. Okey? Dan setelah mempertimbangkan banyak perkara, beliau lalu memutuskan yang Umar ni, pemimpin pada ketika itu, memutuskan bahawa Nu'man bin Muqarrin untuk memimpin pasukan ini. Beliau seorang pemuda yang dadanya dipenuhi keimanan dan keberanian kerana tarbiyah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia mau bagi tahu di sini Nu'man Muqarrin ni antara adik-adik lah kan, antara anak-anak yang ditarbiyah mendapat tarbiyah secara langsung daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan pada ketika itu Umar berfikir untuk memilih ataupun memberikan amanah kepada si Nu'man Muqarrin ni untuk memimpin tentera Islam pada ketika itu. Sebab apa? Ni, bukan sebab kuat ke apa, tapi sebab dadanya dipenuhi dengan keimanan dan keberanian. Okay? Selepas menunaikan solat jemaah, Umar memanggil Nu'man. Beliau berkata, saya ingin mengutusmu untuk sebuah misi. Kau tahu Nu'man terus jawab apa? Macam soalan yang, Nu'man, aku mau bagi kau satu misi. Nu'man, dia punya jawapan, dia bukan kata yang apa dia.
Kalau dibandingkan semangat dia, kalau dibandingkan dengan semangat pemuda saat ini, jauh beza. Sangat jauh beza. Sebab kalau pemuda sekarang ni suka menguruskan benda-benda remeh dan sebagainya kan. Jadi beliau ingin berbuat sesuatu untuk Islam. Apa yang si Nu'man Muqarrin ni buat, dia kata aku mau wujudkan ataupun aku mau buktikan sesuatu kepada aku mau buktikan dan memberi sumbangan kepada Islam. Baiklah. Assalamualaikum Amir. Lambat hari ni sih. Okey. Baiklah adik-adik dirahmati Allah sekalian. Jadi abang cerita lagi ya, sebab abang suka abang biar kamu tahu cerita ni secara detail. Macam itulah. Okey, kejap ah. Abang kepayahan memegang buku. Baiklah, Nu'man rasmi menjadi jeneral pasukan Islam untuk menundukkan Nahwan. Beliau berdiri di depan pasukannya lalu bertakbir. Dia takbir, Allahu Akbar. Part ni macam agak sedih, di mana waktu dia macam si Nu'man ni dia jadi jeneral pasukan tentera Islam. Dia terus macam dia berdiri di depan pasukannya, lepas tu dia bertakbir. Lepas tu yang part best yang di sini, semua tentera segera semua tentera segera berwuduk dan masuk ke medan perang dalam keadaan berbaris. Mereka berdiri sama seperti hendak solat berjemaah. Maksudnya di sini, betapa tarbiyahnya tu kuatkan sampai sebelum dorang berperang, dorang ambil air wuduk dulu. Tanpa ada arahan yang macam, okey ambil wuduk dulu baru baris. Tak. Dorang punya ketua di depan, takbir, Allah. Bukan. Dia ke depan, Allahu Akbar. Semua segera ambil wuduk, lepas tu berbaris, bentukan sebelum dorang berperang dan sebagainya. Setiap pasukan mengambil senjata. Lepas tu dorang ambil senjata. Nu'man lalu berdoa sambil diaminkan oleh pasukannya. Beliau berkata, Ya Allah, belalah agamamu, tolonglah hambamu dan jadikanlah Nu'man orang pertama yang mendapat syahid. Dia kata macam tu, ya Allah. Dia macam masa berperang tu kan, dia minta doa supaya mendapat kemenangan, dan orang yang pertama, orang pertama yang syahid adalah dia sendiri. Lepas tu, ya Allah, bahagiakanlah kami pada hari ini dengan kemenangan. Ucapkanlah amin, wahai saudara-saudaraku. Maksudnya dia macam ada dua hala di antara dia dengan tentera-tenteranya. Semua orang hadir pada saat itu menangis. Kenapa dorang menangis? Di sini yang abang terus tertrigger satu perkara yang abang cetusan buah fikiran. Nanti abang akan ulas selepas abang baca ni lah. Mereka menangis bukan kerana takut mati. Tapi mereka sedih kerana harus berpisah dengan pemimpin mereka, iaitu si Nu'man tu lah. Mereka tahu doa Nu'man itu, Nu'man bin Muqarrin ni selalu mustajab. Pasukan Islam berhasil mematahkan kekuatan Persia. Pasukan musuh bertempiaran. Pemimpinnya bahkan pasukan musuh bertempiaran, pemimpin pasukan musuh tu pun turut melarikan diri. Di akhir pertempuran, Nu'man bin Muqarrin di sini abang tak berapa faham sikit, tergeletak di tengah-tengah medan bertempur. Abang rasa macam dia terjatuh dan sebagainya. Puluhan luka memenuhi seluruh tubuhnya. Maksudnya dia kena berperang apa semua kan di tengah-tengah. Lepas tu debu tanah turut menutupi wajahnya. Lepas tu Maqil, ni antara salah satu sahabat Nabi lah, Syarman. Maqil bin Yasar mengusap debu dari wajah pemimpin besar ini. Nu'man membuka mata dan berkata dengan suara yang sangat lemah, "Kamu siapa?" Dia kata. Si Maqil ni cakap, "Saya Maqil bin Yasar. Bagaimana dengan pasukan kita?" Nu'man Muqarrin cakap. Dia kata, Maqil tu jawab, "Allah telah memberi kemenangan kepada kita." Nu'man berkata di sini, "Alhamdulillah, kabarkan kepada Khalifah Umar, beliau telah mengebuskan." Dia macam mana? Si Nu'man ni dia berperang-perang dan sebagainya untuk pastikan menang dan sebagainya. Boleh jadi dia pengsan pada ketika itu. Dia pengsan, lepas tu si Maqil ni ambil dia. Lepas tu siapa kau? Aku Maqil. Lepas tu macam mana pasukan kita? Maqil jawab, okey, kita dapat kemenangan. Lepas tu jangan lupa bagi tahu Umar. Selepas dia bagi tahu yang jangan lupa bagi tahu Umar, dia meninggal. Maksudnya dia syahid pada ketika itu. Jadi itulah pemuda-pemuda dulu, di mana semangat bila kita macam apa yang abang boleh, inilah buah fikiran yang abang mau kongsikan dengan kamu. Antara buah fikiran yang abang kongsikan kepada kamu selepas abang baca ni, sebab setiap daripada kita ada pandangan masing-masing kan. Dan abang berpandangan seperti ini. Bila kau sudah akil balik, kau akan ada satu semangat yang berkobar.
sangat berkobar. Kalau semangat yang berkobar itu tidak ditangkap dan dihalalkan ke dalam ataupun dihalalkan atau diarahkan ke agama, maka semangat itu di sini akan menjadi jawapan. Semangat yang tidak dimanfaatkan itu, semangat itu akan lari kepada hiburan, akan lari kepada dunia semata-mata, akan lari kepada percintaan yang tiada penghujungnya, akan semua akan lari kepada mencari Tuhan yang dicipta sendiri. Dapat kan? Akan lari untuk mencari Tuhan yang diorang cipta sendiri. Jadi abang berfikiran seperti ini. Buah fikiran abang yang seterusnya lagi, doa kita sentiasa makbul walau apapun yang terjadi dalam hidup kita. Bukan sekadar doa yang kita minta, tapi perbuatan kita ni, pergerakan kita pun adalah doa juga sebenarnya. Setiap perkataan, abang tak payahlah pergi macam doa ke apa, tapi perkataan yang kita sebut itu juga doa. Apa yang kita fikir itu juga doa. Ini benda yang abang, bila abang baca benda ni, alhamdulillah abang ingat kan apa yang buah fikiran, idea ataupun pandangan ataupun perkongsian abang mau kongsi. Fikiran kita pun adalah doa, tindakan kita pun adalah doa. Dosa-dosa kita lepas dan sebagainya itu pun adalah kenapa dia boleh terjadi, sebab benda tu sentiasa berlegar di kepala kita dan benda tu makbul. Jadi adik-adik dirahmati Allah sekalian, bila abang tersentuh, bila tentera sinuman ni kata, dorang tahu setiap apa yang sinuman doa ni akan makbul. Sebab apa? Beginilah. Setiap masalah yang kau dapat di dalam hidupmu, setiap masalah yang kau dapat lah kan, ataupun musibah dan sebagainya, jangan pernah persoalkan. Jangan pernah persoalkan contoh yang, kenapa aku diuji begini? Aku sudah buat yang terbaik dan sebagainya, kenapa aku diuji sebagai begini kan? Boleh jadi macam yang Abang Riduk pernah kongsi dengan kamu semua dalam cerita kita yang Abang save di IGTV. Kepada mereka yang mau tengok, bolehlah tengok di IGTV, sebab cerita kita tu Abang save dalam IG je. Nanti abang akan berfikir jugalah untuk cerita kita tu dijadikan episod juga dan masukkan ke YouTube channel. Abang Rindu, apa yang Abang Rindu kongsi? Abang Rindu kongsi, dia kata, jadikan ujian itu adalah tanda kasih sayang daripada Allah. Jangan, bukan sekadar anggaplah. Ujian, tanda kasih sayang Allah. Musibah, tanda kasih sayang Allah. Cabaran, semua tu tanda kasih sayang Allah. Sebab apa? Dia mau kasih tolak lagi kita ke depan supaya kita macam lagi maju, supaya yang kita tengok macam, jangan kita pernah bandingkan diri kita dengan orang lain. Ini tips abang lah. Abang akan jadi benda ni sebagai teaser lah. Bila saat kau jangan sesekali ulang balik jangan sesekali kamu bandingkan diri kamu dengan orang lain, tapi bandinglah diri kamu dengan seseorang. Siapa? Iaitu kamu bandingkan diri kamu dengan orang dulu. Siapa kamu? Macam mana? Kamu boleh bandingkan diri kamu dengan orang lain, tapi orang lain yang kamu bandingkan itu adalah kamu sendiri yang dulu. Bila kau bandingkan si Azrin 2008, bila kamu bandingkan diri kamu dengan, macam mana? Bismillahirrahmanirrahim. Bila kamu bandingkan diri kamu, Allahu Akbar, Isya. Sana Isya. Live ni, sana kau. Sini kau Isya. Sini. Ni. Ini Isya suka minta perhatian ni. Okay, sana pergi panggil nenek. Sana cari nenek. Bila kau bandingkan diri, berapa minit sudah ni? Semangat bercakap. Bila kamu bandingkan diri kamu, Azrin 2020 dengan Azrin 2018, kau akan nampak satu macam batu lonjatan yang, aku sudah berubah. Aku sudah, nampak kan? Dia akan sentiasa panggil-panggil tu. Sana Isya. Isya, bagi tahu Umi Ping. Umi Ping jalan? Iya, sana kau. Papa Green ada kerja. Aku jalan. Dia minta puji, sorry. Iklan sebentar ya anak-anak. Ni baju ni kurta. Bila kamu start bandingkan diri kamu dengan kamu yang dulu, kamu akan nampak yang kamu berubah, banyak perkara kamu akan berubah. Memang akan banyak perkara. Contohnya dari segi rupa, dari segi percakapan, dari segi pemikiran, banyak benda yang berubah. Di situ yang kamu akan nampak, aku banyak juga progres dalam perubahan aku sebenarnya. Dan kau kena cari apa yang berubah yang baik.
sentiasa. Jadi adik-adik rahmati Allah sekalian, berbalik kepada macam yang abang cakap tadi, statement abang yang doa ni sentiasa makbul. Apa yang kita buat ni adalah hasil daripada apa yang kita fikir. Dan sentiasa bersangka baik dengan apa yang kau dapat dalam hidup kau ni lah khususnya. Apa je yang kau dapat di muka bumi ni, kau kena sentiasa bersangka baik dengan apa yang berlaku dengan hidup kau. Okay? Sebab kenapa adik-adik dirahmati Allah sekalian, kepada 2 orang yang live pada hari ini, mungkin yang lain tengah busy kan. Jadi adik-adik, bila kau buat apa yang Allah suka, bila kau cuba jaga, macam abang suka juga ambil nukilkan kata-kata daripada adik usra abang, nama dia Amin. Dia cakap, selagi aku tidak bermaksiat, Allah akan sentiasa pastikan aku selamat. Dan juga beginilah, macam abang membawa kepada semua kita semua, abang macam mengajak kepada semua yang menonton live ini, baik secara live, baik secara di siaran ulangan di YouTube channel, sama-sama kita perbaiki diri dengan kita cuba untuk berlapang dada dengan setiap apa yang berlaku, cuba redo, cuba macam terus bisik pada hati, kenapa aku diuji begini ya? Oh, mesti Allah ada mau tunjukkan something sebenarnya. Lepas tu kita sentiasa bersangka baik, mesti ada hikmah yang lagi baik yang Allah mau tunjuk. Dan yang seterusnya lagi, kurangkan kita ni bermaksiat. Dari segi sentiasa macam kurangkan, macam mengumpat, selalu lambatkan solat, macam tu. Sudahlah kau cuba kurangkan dosa, lepas tu kau perbaiki amal kau. Dan semestinya doa-doa yang kau minta tu akan, semestinya sebab kau buat benda yang Allah suka, kau menyebabkan Allah sayang kau, semestinya Allah akan bagi banyak macam-macam hadiah. Semestinya. Dan sentiasa makbul pun sebenarnya apa yang kita minta ni. Bukan sekadar apa yang kita minta, apa yang kita fikir pun dia akan makbul juga. Betul. Itu yang abang boleh nampak lah di sini. Jadi adik-adik rahmati Allah sekalian, untuk perkongsian abang ni kiranya sudah selesai lah untuk mukadimah kita ni. Jadi untuk yang akan datang, barulah kita akan mula dengan topik yang pertama, iaitu tajuk, iaitu bukan datang untuk gajah. Kisah seorang pemuda, iaitu Yahya bin Yahya. Nama pemuda tu adalah Yahya bin Yahya, yang di mana Yahya bin Yahya ni adalah seorang pemuda yang datang. Abang ni cerita terus sebab abang ingat bercerita dia. Cerita Yahya bin Yahya ni sangat berkait dengan cerita terakhir yang abang kongsikan dalam buku Setengah Berisi Setengah Kosong. Kisah si Badrun yang di dalam cerita Setengah Berisi Setengah Kosong sangat dekat dengan cerita Yahya bin Yahya ni. Dia berkait lah. Dan bila abang jumpa ni kan, nampak cerita ni Yahya bin Yahya dengan Badrun. Wow, satu keseronokan bila abang macam ada kaitan. Maksudnya abang bila abang pergi ke buku Ikon Syabab ni, ada maksud berkait. Jadi adik-adik rahmati Allah sekalian, berbalik kepada cerita tadi pasal pemuda dan sebagainya, muhasabah dirilah, terutamanya macam yang sekarang ni adik-adik muslimat. Kamu antara adik-adik muslimat perempuan, antara perempuan yang mana kamu antara makhluk Allah yang sangat senang masuk syurga, dan bila sangat senang masuk syurga, dia juga adalah makhluk yang sangat senang masuk neraka. Jadi, ya memang betul, memang penat, memang sakit, memang susah untuk menjaga semua yang, sebab perempuan kan antara, itulah hikmahnya kenapa Nabi Muhammad ni memperistrikan ramai. Bukan ramai tu dalam satu masa tu dia memang ada 11 bini. Enggak. Dia memperistrikan semua perempuan-perempuan ni disebabkan apa? Banyak pengetahuan agama yang perlu perempuan ni faham. Sebab saling berubah saling menguat antara satu sama lain. Terjaganya perempuan adalah disebabkan lelaki yang menjaga. Terjaganya lelaki menjaganya perempuan. Maksudnya perempuan yang menjaga diri akan menghasilkan lelaki pun yang menjaga diri. Dia bukan yang macam kau jaga diri kau, tiba-tiba kau sibuk mau tanya lelaki, kau jaga diri kau juga kah? Enggak payah. Gelombang yang kau menjaga diri kau tu dia akan dirasai oleh semua orang. Kenapa kita perlu jaga diri? Sebab apa? Daripada sekecil-kecil ataupun seindividu, perseorangan, dia akan memberi satu cetusan gelombang kebaikan kepada semua orang. Umpamanya ringkas, kenapa Hati Hidup Official dinamakan Hati Hidup Official?
hati yang hidup, mungkin hati yang satu je pun hati yang hidup, tapi hati yang hidup satu ni, dia mampu menghidupkan hati-hati yang lain. Itu yang abang cuba untuk sampaikan pada kamu semualah. Di mana hati yang hidup ni adalah hati yang bersyukur pada Allah. Hati yang hidup ni sentiasa melihat Allah tu mau kita semua ni ke syurga. Sentiasa nampak Allah di mana berada. Maksudnya di dalam kebaikan pun nampak hikmah yang Allah mau bagi. Dalam keburukan pun nampak hikmah. Dan lagi satu, abang kongsikan dengan kamu semua juga, abang mendapat satu idea buah fikiran dan mau kongsi kepada kamu semua, yang mana bercerita tentang hati hidup. Lepas hati hidup, apa lagi cerita tadi abang ucap apa? Iaitu kisah di mana Allahumma salli alaihi wasallam. Abang lupa sudah. Itulah pentingnya kenapa kita kena tulis dalam buku ya, tuan-tuan. Iaitu kisah di mana hati hidup official. Bukan hati hidup official. Abang pun macam awkward sudah. Abang pun lupa sudah. Apa mau kongsi tadi? Okey, nanti abang ingat, abang akan ulang balik lah. Jadi kepada adik-adik semua pada hari ini yang menonton baik live ataupun di YouTube channel, insyaAllah untuk perkongsian abang dalam live abang ataupun dalam YouTube channel abang semata-mata untuk sama-sama ada banyak benda baik yang kita boleh buat lagi. Kenapa buat apa pilih buruk sedangkan banyak benda baik? Dan kita kena fikir, kalau kita tidak tenang, carilah tempat-tempat yang Allah sudah jadikan tempat tu untuk kita tenang. Ada 3 benda bila kita tengok kita akan pahala dapat banyak. Antaranya Kaabah, memandang Kaabah. Memandang Kaabah ni sebaiknya kamu pergi naik haji dan sebagainya, pergi umrah apa semua, tengok Kaabah tu secara live. Pahala memang berganda-ganda. Kedua, tengok pantai. Air pantai apa semua tu, sebab kita akan nampak kebesaran Allah di situ. Dan yang terakhir, memandang dia pun dengan penuh berpahala. Kita pandang pun kita akan dapat pahala, iaitu memandang wajah ibu bapa. Dan abang kongsikan jugalah kepada adik-adik yang dirahmati Allah sekalian, iaitu abang ada satu sifat di mana abang suka tengok orang yang tidur. Orang yang tengah tidur, dia akan dia akan macam seronok lah tengok dia tidur. Sebab apa? Wajah orang yang tidur ni adalah wajah, itulah saat dia paling tenang. Tiada kan orang tidur dalam keadaan marah. Dia tidur kan yang macam, itu pun boleh jadi dia tak akan macam sentiasa buat muka buruk, tapi dia akan sentiasa macam bukan buat muka sepanjang tidur 8 jam tu buat muka je, enggak. Mungkin boleh jadi waktu tu dia tengah mimpi dan sebagainya, tapi selalunya dia akan ada fasa di mana bila dia macam tenang, itulah wajah tenang dia yang sebenar. Jadi memang kita digalakkan untuk tengok orang yang tidur, menatap wajah orang yang tidur, sebab dia sangat berpahala. Assalamualaikum, siapa Jun ni? Orang baru Jun. Assalamualaikum. Memang Jun juga sekarang. Juna. Okey, Juna. Assalamualaikum. Jadi adik-adik yang dirahmati Allah sekalian, itulah perkongsian abang berkaitan tentang ikon Syabab dan juga buku setengah berisi setengah kosong. Dan insyaAllah dia akan banyak topik di dalam ni. Abang lupa pula kongsi dengan kamu semua kan. Dan kepada yang terlepas tengok apa semua, bolehlah kamu ke YouTube channel, sebab dalam YouTube channel tu memang abang akan simpan semua live perkongsian abang di dalam tu. Kan rindu kan? Jadi, abang lupa pula mau kongsikan kamu berapa cerita yang ada di dalam ni. Alamak, dia nak bagi tulis nombor pula. Tapi dia ada 3 bahagian. Okey, nasib baik. Dia ada 3 bahagian. Bahagian pertama iaitu bercerita tentang indahnya masa muda. So kita akan bercerita tentang indahnya masa muda. Dan yang kedua, wah, Pendi, ni first time kau join live ku kan Pendi? Ni bilikku siap sudah siamal buat. Okey. Dan yang kedua iaitu cerita tentang ikon Syabab, di mana bercerita tentang bersama ibu bapa, guru dan teman. So bahagian kedua ni dia bertemakan tentang bersama ibu bapa, guru dan teman. Wow. Dia sangat dekat dengan buku setengah berisi setengah kosong. Dan yang bahagian ketiga bercerita tentang motivasi pemuda. Wah, macam abang akan semakin seronok dengan kamu semua sebab lagu-lagu pula. Kenapa lagu pula aku ingat? Sebab
cerita-cerita yang abang mau kongsikan ni dia menginspirasi. Contoh macam ni kan, bahagian ketiga ni adalah motivasi pemuda. Apalah cerita-cerita motivasi di dalam tu kan pendi kan. Dan yang keempat iaitu pemuda belajar. Bahagian keempat. Jadi keempat-empat bahagian ni, ada 4 bahagian. 4 bahagian ini, pertama tentang indahnya masa muda, kedua tentang bersama ibu bapa, guru dan teman, dan juga ketiga motivasi pemuda, dan yang keempat pemuda belajar. Jadi keempat-empat tema ni kita akan kongsikan di live-live akan datang. Setiap kali abang live, abang akan kongsikan satu cerita. Kenapa tujuan abang buat live ni? Sebab apa? Dia menjadi salah satu pembakar semangat abang untuk memahami dan hayati setiap cerita ni. Lepas tu abang kongsi dengan kamu, dan ini perkongsian daripada abang. Abang cerita begini, dan bila sampai kepada kamu, semestinya abang yakin dan pasti kamu akan ada kefahaman sendiri, dan semestinya kefahaman sendiri kamu itu cuba kamu manfaatkan kepada diri kamu. Dan bila abang ada satu perasaan, bila jadi orang yang berkongsi ni, dia akan ada macam tanggungjawab, iaitu tanggungjawab di mana kalau aku tersalah bagi ilmu macam mana, kalau aku tersalah bagi faham budak macam mana. Bermula pada diri abang, iaitu apa yang kau buat, Azrin? Adakah kau sampaikan ilmu tu dengan sajak-sajak yang sampaikan, ataupun aku tak faham cerita ni sebenarnya, jadi kita dengar je tak. Bila kau ada satu jiwa yang mahu memahami, ataupun bukan sekadar mahu memahami lah, mahu memahami dan menghayati, setiap perkataan ataupun perkongsianmu dia akan berbaur ataupun dia akan mengeluarkan aura faham, aura menghayati. Jadi kamu pun akan dapat benda tu. Mungkin abang cerita pasal kebaikan makan aiskrim macam tu kan, tapi disebabkan abang mau kasih faham kamu betapa sedapnya aiskrim ni, betapa kalau aku hayati setiap aiskrim yang aku makan ni, di situlah rezeki yang aku diberikan oleh Allah kan. Jadi bila benda tu, contoh macam abang terangkan tu tak sampai, tapi disebabkan jiwa memahami dan menghayati tu yang kuat pada diri abang, so kamu semua pun terdidik dengan satu didikan di mana menghayati dan juga memahami. Dan juga abang sentiasa perbaiki diri, semestinya lah. Dan kamu juga yang mendengar ni pun kena perbaiki diri juga. Boleh jadi hilangnya keberkatan ilmu dalam diri kamu disebabkan hati kamu yang rosak. Sebab itulah masa mula-mula abang buat live dulu, abang tekankan pasal hati dan hati. Mungkin boleh jadi macam kita dalam satu kelompok kita bercerita tentang itu, ini dan sebagainya. Tapi isu dia sekarang, bila kau satu orang, apa yang kau fikir, apa yang kau buat, apa yang kau utarakan ataupun doakan, apa yang kau berdialog dengan Allah dan sebagainya. Jadi ada satu ni, Assalamualaikum semua. Jadi itulah yang tujuan abang buat live ni dan sebagainya. Dan live abang sebelum-sebelum ni kan, bayangkan kita sudah 36 live, 36 episod, 36 perkongsian. Semuanya adalah berlatar belakangkan tentang jadilah orang yang berakhlak, jadilah orang yang memberi, jadilah orang yang sentiasa perbaiki diri. Dan ini juga abang macam menjadi satu kenang-kenangan kepada kamu semua, kepada diri abang. Sekurang-kurangnya macam abang ada usaha untuk bagaimana perbaiki diri abang. Sebab jujur cakap, dengan kita buat live macam ni, dia sedikit sebanyak-banyak mengubah cara abang berfikir, cara abang berkongsi, dan cara abang memberi ilmu. Macam itulah. Dan kita sudah 58 minit bersiaran, ada 2 minit lagi berbaki. Jadi daripada abang, terima kasihlah kepada semua yang sudi klik, kepada mereka yang sudi menonton live ni, mengikuti perkembangan abang, sampaikan follow di IG, follow di WhatsApp follow, kena save number kan, kena save number di WhatsApp, lepas tu di Facebook, apa lagi abang ada media sosial. Abang tak main Twitter, abang tak berapa mahir Twitter. Macam itulah. Dan abang sangat berterima kasih dengan kamu semua, sebab memberi tu akan jadi bila ada yang menerima. Bila dikatakan orang tu memberi, orang yang memberi ni, memberi tu akan valid bila ada yang menerima. Dan benda tu saling melengkapi. Jadi kamu yang sudi menekan live ni,
Kamu sudah melengkapkan istilah memberi daripada abang sendiri. Jadi akhir kalam daripada abang, orang tenang selalu menang, orang beriman jiwanya aman. Orang jujur selalu bersyukur. Kasih diterima, semoga kita semua masuk syurga tanpa hisab. Bye.